Jadi kafir murtad mati dalam murtad, fitrah dia tu waktu dia murtad tu tak wajib. Tapi kalau fitrah yang sebelum dia murtad tu wajib lah. Faham dah? Tu. Dia macam masalah sebelum ni juga. Bab zakat sebelum ni juga. Macam tu juga fitrah. Jadi kafir murtad ni hak dalam masa dia murtad tak wajib fitrah tu. Tak wajib. Kalau dia mati dalam murtad tu, maka fitrah dalam murtad tu waktu dia murtad tu tak wajib. Dia dah mati dalam murtad. Cuma kalau fitrah, kalau ada sebelum dia murtad tu ada fitrah yang dia tak bayar, hak tu wajib fitrah dia. Kita sambung balik kitab kita, kitab Sulamus Subyan pada muka surat 317. 317 pada kata faslun fi zakati fitri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal pada menyatakan zakat fitrah. Jadi fitrah dengan makna kejadian tubuh badan, tu orang panggil fitrah. Jadi kejadian tubuh badan tu fitrah kita lah. Jadi dia kata apa? Bermula syarat wajib zakat fitrah itu 4 perkara. 4 perkara dengan makna berhimpun 4 perkara. Jadi kita dah mau lepas sangatlah Ramadan ni. Zakat fitrah pakat buat dah. Tapi hari ni baru mula baca zakat fitrah, tak apalah. Kita kira tahun depan lah. Untuk amal tahun depan. Memang duk beramal dah, cuma kita nak ambil tahu lebih detail sikit lah tentang zakat fitrah ni, dia punya syarat dia. Jadi syarat wajib, syarat nak jadi wajib zakat fitrah tu 4 perkara, maksudnya berhimpun 4 perkara. Pertama daripada 4 tu, diri orang yang dikeluarkan fitrah. Mesti kena ada diri orang yang dikeluarkan fitrah. Dia kata apa? Diri orang yang dikeluarkan fitrah itu Islam. Diri orang yang dikeluar, bukan orang yang mengeluar. Kena faham tu. Orang yang dikeluar. Bila kata dikeluar, contoh diri saya. Saya yang mengeluar. Tapi mengeluar untuk siapa? Untuk diri saya. Diri saya tu orang panggil yang dikeluar. Macam tu lah. Samalah. Diri saya yang mengeluar, diri saya yang dikeluar. Okey. Isteri saya, siapa yang buat keluar? Saya yang mengeluar. Dia tu yang dikeluar. Jadi yang nak kat sini orang yang dikeluarkan fitrah tu. Orang yang dikeluarkan fitrah tu, isteri ke anak-anak ke siapa lah, ikutlah. Itu Islam. Islam. Mesti syarat dia Islam. Adapun diri orang yang mengeluarkan zakat fitrah, maka hak tu tak disyaratkan Islam. Boleh faham dah? Orang hak bawa keluar tu, tukang bawa keluar tu, hak tu tak syarat Islam. Tapi orang yang kena bawa keluar tu, zakat fitrah tu kena hak dia, hak tu syarat Islam. Maka orang kafir, kita kata buat masalah ni lah. Bila seorang tu jadi kafir,
anak dia masih Islam. Bila anak dia Islam, anak dia hak tak balik lagi, dia yang nak kena bawa keluar zakat fitrah. Dia jadi kafir dah, bolehkah dia bawa keluar untuk anak dia ni? Boleh, bahkan wajib dia kena bawa keluar. Sahkah? Sah, tak ada masalah, sebab yang dikeluar tu masih lagi Islam, anak dia tu Islam. Yang bawa keluar tak apa. Yang bawa keluar tu kafir tak apa. Sebab tu wajib atas orang kafir mengeluarkan zakat untuk anak dia yang belum baligh yang Islam. Anak dia tak balik lagi tapi anak dia dah Islam, wajib orang kafir ni bawa keluar. Wajib. Sah, tak ada masalah. Sebab yang mengeluar tak syarat Islam, hanya yang dikeluarkan sahaja syaratnya Islam. Faham dah? Gitu. Dia kadang salah seorang daripada ibu bapa ni masuk Islam. Tapi hak wajib keluar zakat tu pak lah ni cerita dia mak tu masuk Islam. Bila mak masuk Islam, anak yang belum baligh automatik dia akan jadi Islam juga. Automatik. Dia macam tu. Kalau pak sama juga. Pak masuk Islam, anak yang belum baligh automatik dia akan jadi Islam. Jadi bila mak masuk Islam, anak hak tak baligh tu automatik masuk jadi Islam. Lepas tu zakat hak nak bawa keluar ni, siapa yang nak kena bawa keluar? Ni pak dia lah. Pak dia kena bawa keluar untuk anak dia dan untuk bini dia. Cuma bini dia dah masuk Islam tu, dia tak masuk Islam, dia akan jadi dia jadi macam apa? Dia nak kata dia bukan terputus terus. Dia tak boleh nak bersama apa, tak boleh lah. Tapi syarat dia bagi masa pula laki tu sampai 3 kali suci. Bila 3 kali suci, laki tu tak masuk Islam juga, maka nikah tu terpasah. Gitu. Jadi kok mana pun dia kena ni lah, dia perasing lah, dia kena berhenti lah orang tu. Cuma dia taklah jadi cerai terus, cuma dia syarat dia bagi tempoh 3 kali suci. Gitu. Habis. Kalau dua-dua masuk Islam, lagi suami Islam, dia pun nak kena menikah lain ke nikah yang? Tak, dia tak kena menikah lain. Bila nikah depa tu memang terpakai di dalam agama depa hak dulu, bila masuk Islam depa tak payah menikah lain. Tak kira agama apa pun. Tapi kalau nikah depa pun memang tak terpakai, tu masalah lah. Nikah depa pun memang tak terpakai daripada hak dulu lagi. Haram tak menikah pun. Ini nak panggil suami isteri pun lah. Ini tak boleh lah. Jadi dia kena terpakai pada agama dulu. Bila masuk Islam, tak payah dah tak payah dah nak menikah lain. Kat sini yang jadi perbahasan ulama ni, adakah nikah tu dia masuk di dalam kata ibadah ataupun tak? Ada yang kata tak lah. Sebab apa? Sebab nikah orang kafir pun, walaupun nikah cara agama mereka, bila masuk Islam tetap tak payah nikah lain. Syarat kira nikah dulu. Kalau kira ibadah, maksud dia nikah dulu pun ibadah lah. Nikah mereka dulu ibadah lah. Jadi ada yang kata tak jadi ibadah lagi. Jadi nak jadikan ibadah untuk nikah tu kena niat niat. Niat yang elok lah. Niat nikah ni untuk membanyakkan anak ke, untuk meramaikan umat Nabi. Kita tahu meramaikan umat Nabi, apa-apalah niat yang elok. Niat elok barulah jadi ibadah. Gitu. Lagi dia kata lagi,
maka tiada wajib fitrah diri kafir asli. Tak wajib fitrah diri kafir asli. Kafir asli ni kafir yang tak pernah Islam langsung, atau orang panggil kafir asli. Walaupun seminit dia tak pernah jadi Islam langsung, hak ni nama dia asli. Adapun kafir murtad, hak tu dia pernah Islam. Maka kafir murtad ni dia wajib juga fitrah. Wajib fitrah. Kafir murtad wajib fitrah. Tapi kalau kafir asli tak wajib fitrah. Bahkan wajib atasnya, dia cuma tak wajib ni, tak wajib hukum dunia lah. Maksud dia pemerintah Islam tak boleh paksa mereka ni untuk buat kelak zakat fitrah. Tak boleh paksa. Dok pi paksa mereka berkelakkan zakat. Ni orang Islam pakat berkelak, hampa tak berkelak, tak boleh. Tak boleh kita paksa mereka. Tapi dekat akhirat dia kena apa tu lah. Hak ni tak buat kena, hak nu tak buat kena, tak kena belaka dah. Bahkan wajib atasnya, atas kafir asli itu, mengeluarkan fitrah anak-anaknya, anak-anak kafir asli itu yang Islam. Tengok, kafir asli ni wajib dia buat keluar fitrah anak-anak dia yang Islam. Anak-anak yang Islam ni anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang Islam kat sini, maksud anak-anak ni anak-anak yang belum baligh. Sebab anak-anak yang belum baligh ni saja yang wajib pak dia tu bagi nafkah. Jadi zakat ni dia ikut nafkah tu ya. Bila wajib nafkah, wajiblah zakat. Gitu nah. Zakat fitrah tu wajiblah. Ni cerita buat zakat fitrah lah. Jadi dia zakat fitrah ni dia ikut nafkah juga. Cuma ada juga masalah yang kadang nafkah tu wajib, tapi nafkah tu tak wajib, zakat fitrah wajib. Ada juga masalah macam tu. Nanti kita tengok depan ni. Dia banyak juga masalah zakat fitrah ni. Jadi anak-anak yang Islam dan fitrah bapaknya, fitrah pak dia, bapak bagi kafir asli itu, dan ibunya, ibu kafir asli itu, bapak dan ibu tu yang Islam. Pak dia pun masuk Islam lah. Mak dia pun masuk Islam juga. Tapi pak dan ibu tu yang tiada mampu memberi fitrah, hak tak mampu bagi fitrah. Bila pak ni tak mampu bagi fitrah, dia ni kaya, kalau gitu dia wajib buat kelak fitrah untuk pak dia juga. Mak dia sama, mak dia tak mampu juga untuk bagi fitrah, buat kelak fitrah, maka wajib dia buat kelak fitrah untuk mak dia juga. Boleh faham dah? Gitu. Macam itulah kalau kita hak orang Islam pun, bila pak kita ni susah, ayah kita ni papa, dah panggil papa dah lah papa tu. Papa ni susah lah. Susah nak berkelak fitrah pun tak mampu. Bila kita ni kaya, wajib kita kena buat kelak untuk pak kita. Wajib kita kena buat kelak untuk pak kita. Kaya ni maksud dia kita ada nafkah, kita cukup bagi nafkah pada malam raya, pada hari raya dan malam raya. Untuk nafkah kita, nafkah anak bini semua kita cukup, dan kita ada duit lebih. Hak lebih itu kita kena bayar untuk pak kita. Boleh faham dah? Gitu. Ini hari kita tengok depan nanti. Dan kita tak boleh nak paksa pak kita pergi kerja, tak boleh. Walaupun pak kita tu kuat lagi, boleh lagi nak pergi tabak padi larat lagi, tapi dia tak mau kerja. Dia tak, aku nak duduk saja. Tak mau. Tetap kita kena berkelak juga. Kita tak boleh paksa dia. Tak boleh. Dia tadi yang tu, yang kafir asli ni wajib tu kan. Raja Islam kena paksa kan? Sama lah. Kalau tak buat kelak, kerajaan Islam kena paksa dia.
Nah, tapi kalau dia Allah apa nak bahasa nah. Nah, ni Allah ni macam tulah tak ada tangkap hak Melayu murtad pun tak ada masalah apa pun. Nak tak jadi masalah nak tangkap apa pun, sangat sunyi gitu. Habis hang tu. Jadi dia ada kaedah dia macam ni, tiap-tiap usul yang jatuh susah. Nah, tiap-tiap usul yang jatuh susah wajib furu'nya memberi nafkah. Tu. Usul pak kita tu usul kita lah. Kita ni furu' dia. Kita cabangan daripada dia, kita main daripada dia. Dia tu akar kita. Dia tu asal kita. Jadi bila pak kita jatuh susah, wajib kita ni furu' kena bagi nafkah dia. Bila wajib nafkah, wajib fitrah juga. Nah, wajib fitrah juga. Kena fitrah, kena bayar fitrah juga. Tu. Dia tak mau kerja lah macam mana? Kena buat kelak nafkah juga. Tu cara Islam. Nah, kena buat kelak nafkah juga. Ni pak malas pergi kerja ni. Nampak macam mana? Dia tak mau pergi kerja. Lagi dia kata lagi, dan wajib atasnya atas kafir asli tadi ni, niat. Wajib dia kena niat. Nah, sebab apa niat tu? Kerana ni tujuan niat tu kerana tamyiz, kerana membezakan ni maksudnya membezakan perbuatan adat dan ibadah. Gitu. Nak bagi beza hak mana adat, hak mana ibadah. Adat duk bagi duit kat orang. Tu memang duk biasa bagi dah. Tapi kena niat fitrah juga. Niat fitrah ni nak bagi beza hak duk adat duk biasa bagi kat orang dengan hak ibadah. Kot tu je. Bukannya nak jadi pahala untuk dia niat tak. Jadi ya. Orang kafir niat ni dia taklah hasil pahala tang ni, cuma wajib dia kena niat untuk membeza sahaja. Untuk membeza saja. Tu masalah. Ni di antara salah satu masalah yang dikecualikan daripada syarat niat Islam. Dia asal syarat niat Islam, tapi ada masalah yang terkelak. Inilah satu masalah yang mana dikecualikan boleh orang kafir ni untuk niat. Untuk niat. Cuma niat dia tu bukan ibadah. Niat dia cuma nak membeza. Tu. Habis tu. Dan wajib atas kafir asli mengeluarkan fitrah isterinya, isteri kafir asli tu. Yang Islam. Bini dia Islam juga. Hak ni dia kena bawa keluar zakat fitrah juga kat isteri dia. Yakni tafsir pada kata wajib tu, yakni wajib atas kafir asli, artinya arti kafir asli itu bukan kafir murtad. Wajib itu atas kafir asli. Apa maksud kafir asli itu? Bukan kafir murtad. Mengeluarkan fitrah isterinya, isteri kafir asli itu yang Islam. Mengeluar ni fa'il pada kata wajib tu. Wajib atas kafir asli itu, wajib itu oleh mengeluarkan fitrah isterinya, isteri kafir asli itu yang Islam. Wajib atas kafir asli ni dia kena buat kelak juga fitrah yang untuk bini dia yang masuk Islam. Isteri dia hak masuk Islam tu dia kena buat kelak fitrah lah. Dia tak lebih lagi 3 kali suci, tak lebih lagi. Dia duk kena tanggung lagi. Tanggung tapi bila dah tak mau bawa keluar juga, lah terpasah gitulah. Habislah nikah tu. Bukan tak mau bawa keluar, dia tu tak mau masuk Islam, terpasah gitulah. Habis. Iaitu yang kata mengeluar fitrah tu apabila masuk Islam isterinya, isteri kafir asli tu. Dan ni padahal ia kafir asli itu masuk Islam kemudian daripada isterinya. Dia masuk Islam tu selepas daripada bini dia masuk Islam. Apa maksud kemudian tu? Tafsir.
sebelum lepas iddah isterinya, sebelum lepas iddah. Tapi kalau dah lepas iddah dah, hak tu habis terpasah nikah. Nah, dia tak boleh lah. Kalau nak pun dia kena menikah lain ya. Nah, dia dah ni dah habis dah 3 kali suci dah habis dah. Bini dia masuk Islam, dia tak masuk Islam lagi. Lepas tu 3 kali suci dah habis dah. Bila habis 3 kali suci, maka dia ni kalau dia nak dekat bini dia tu balik, dia kena masuk Islam, lepas tu dia kena menikah balik lah. Nah, tapi waktu sebelum, kita kata waktu sebelum sampai iddah tu, dia tu masih ada peluang lagi. Kalau dia masuk Islam, dia boleh bersama dengan bini dia, tak payah nikah lah. Boleh faham lah? Kat tu. Tu kafir asli sama juga. Macam dengan kafir murtad pun, bila dia murtad, maka nikah dia tu jadi terhenti yang tu. Terhenti ke mana? Tang nafkah apa dia kena bagilah. Nafkah apa semua tu, lepas tu dia punya fitrah kan kena bagilah. Cuma nikah terhenti yang tu syarat bagi tempoh sampai habis iddah. Kalau dah habis iddah tak patah balik masuk Islam, nikah terpasah. Gitu. Macam tu juga kafir asli. Kafir asli tu. Tapi kalau ikut tu, jenis murtad tu, kalau ikutlah hukum Islam ni, dia kena tangkap lah. Kalau ikut ada kerajaan Islam ni, kena tangkap. Lepas tu paksa dia suruh masuk Islam, tak mau masuk Islam, pancung, tak ada iddah lah. Tak ada iddah. Tak ada iddah memang matilah. Hak game murtad ni dia macam tu lah. Ataupun Tidak tak dan berapa hari masuk Islam balik lah. Duduk nampak parang duduk ting. Dia kena pancung baik masuk Islam balik. Lah masuk Islam itu. Tu. Dia tak bayar lah. Tapi dah kita tak jalan hukum tu, tak boleh buat apa lah. Jadi dia kata apa? Adapun kafir murtad. Hak ni, hak tu lagi dia habang tu. Dia kata apa? Adapun kafir murtad, maka fitrah kafir murtad tu mauqufah. Mauqufah ni apa maksud mauqufah? Arti mauqufah tu nanti tengok. Nanti tengok, tunggu dulu. Ni masalah kafir murtad. Tadi apa? Fitrah kafir murtad ni dia kena tunggu. Dia bukan kata bagi, dia kena tunggu. Maka jika kembali ia kafir murtad tu kepada Islam, dia patah balik pada Islam, maksudnya dia mengucap 2 kalimah syahadah baliklah, maka wajib atas kafir murtad tu memberi fitrah dirinya, dan fitrah segala mereka yang wajib atas kafir murtad. Jadi kafir murtad ni, kalau dia murtad, dia terhenti dulu. Bab fitrah ni dia terhenti dulu. Kalau dia tak masuk Islam, dia masuk Islam balik, waktu tu wajib dia kena buat kelak fitrah. Lepas tu dia fikir-fikir, baik dia masuk Islam. Tak masuk Islam, parang duduk tunggu. Masuk Islam bayar RM7 apa. Masuk Islam juga lah. Betul lah. Dan jika ia kafir murtad tu mati dalam murtad, maka tiada wajib fitrahnya. Fitrah kafir murtad tak wajib lah. Jadi kafir murtad mati dalam murtad, fitrah dia tu waktu dia murtad tu tak wajib. Tapi kalau fitrah yang sebelum dia murtad tu wajib lah. Faham dah? Tu. Dia macam masalah sebelum ni juga. Bab zakat sebelum ni juga macam tu juga fitrah. Jadi kafir murtad ni, hak dalam masa dia murtad tak wajib fitrah tu. Tak wajib. Kalau dia mati dalam murtad tu, maka fitrah dalam murtad tu, waktu dia murtad tu tak wajib. Dia dah mati dalam murtad. Cuma kalau fitrah, kalau ada sebelum dia murtad tu ada fitrah yang dia tak bayar, hak tu wajib fitrah dia. Maksud tak wajib lah. Ni dia cerita tak wajib tu. Maksud tak wajib tu apa? Yakni tiada diambil daripada hartanya, harta kafir murtad tu akan jadi fitrah. Tak boleh ambil harta dia untuk buat fitrah.
harta yang dia tinggal tu, dia mati dalam murtad. Nah, lepas tu bila dia mati dalam murtad, dia tak berkelak dah zakat fitrah tu, dah dia murtad. Jadi harta dia tu, hak dia tinggal tu, kita tak boleh cabut untuk fitrah tu, tak boleh. Tapi kalau hak sebelum dia murtad tu, waktu dia duduk Islam tu, dia tak berkelak fitrah, hak sebelum tu kena cabut. Ada 2 tahun kot sebelum murtad tu dia tak berkelak fitrah, cabut 14 ringgit. Nah, cabut 14 ringgit apa? Fitrah. Kata orang tak dia sembahyang dengan boleh kan? Dalam murtad dia zakat tak fitrah tak perlu. Dia mati dalam murtad. Masih hidup lagi Kalau hidup lagi, kalau dia Islam balik, hak ni dia kena berkelak balik. Kena qada balik. Kena qada balik. Tapi kalau dia mati dalam murtad, tak dan nak ni, mati dalam murtad, tak dan nak masuk Islam balik, mati pula dah dalam murtad. Hak ni tak wajib fitrah. Tak wajib fitrah. Mati tu yang jadi tak wajib fitrah. Maksudnya apa tak wajib? Maksudnya kita tak boleh nak cabut harta dia untuk buat fitrah. Dia murtad kot setahun ada kot sekali lah fitrah tu. Nak cabut 7 ringgit boleh tak? Tak boleh. Harta dia tu habis, kena rampas habis. Nak jadi paik habis harta dia tu. Lagi dia habis. Jadi dia kata apa? Yakni tiada diambil daripada hartanya, harta kafir murtad tu akan jadi fitrah. Tak ambil jadi fitrah. Maksudnya tak buat jadi fitrah lah. Hanya jadi sekalian hartanya itu fai. Jadi fai. Jadi fai habis. Jadi bila jadi fai ni, buat pergi kat Baitul Mal lah. Baitul Mal ambil, lepas tu dia pecah lah. Dia hari tu kita dah mengaji lah, fight ni dia pecah, mula pecah 5. Bagi dekat tentera Islam yang perang 4. Lepas tu tinggal 1 tu pecah pula 5. Tu tengok balik sebelum ni kita mengaji fight. Jadi harta tu jadi fight. Inilah mana ni? Inilah yang kata mauquf ni. Mauqufah ni. Nanti tengok ni, inilah fitrah yang jatuh, yang berlaku dalam masa ia murtad. Hak ni fitrah hak berlaku dalam masa dia murtad. Adapun fitrahnya fitrah kafir murtad dan fitrah segala orang yang wajib atasnya atas kafir murtad tu, sebelum ia kafir murtad tu murtad. Hak sebelum dia murtad tu, dia tak berkelak fitrah, maka iaitu fitrahnya tu diambil daripada hartanya, diberi fitrahnya. Dan fitrah segala orang yang wajib atasnya mutlaqan. Mutlak. Apa mutlak? Tafsir, yakni sama ada ia kafir murtad sudah mati atau belum mati. Tu tak kira tu. Jadi kalaulah kita kata dia mati, dia murtad, lepas tu mati, hak sebelum dia murtad tu memang dia tak berkelak fitrah dah. Dia ada 5 tahun tak berkelak fitrah. Bukan kata fitrah dia, fitrah anak dia pun dia tak berkelak, fitrah bini dia pun dia tak berkelak. Maka hak ni kita apa kerajaan Islam ni dia kena kira balik lah. Tanya bini dia dulu, abangmu ni abuh pilah, abang ke abang ke apa ke, abang kamu tu sebelum jadi geng kuliyin ni, sebelum mengikut kuil ni, dan mati di dalam kuil ni macam mana ni? Abangmu ni ada buat kelak fitrah tak? Kira-kira 5 tahun dah tak buat kelak fitrah. 5 tahun tak buat kelak fitrah. Bukan kata diri dia, anak-anak dia 4 orang tak balik lagi pun tak buat kelak fitrah. Ni kira balik. Kira lah 5 tahun. Jadi bini seorang, anak 4. 7 kali berapa? 5, 7 kali 6 kali dengan diri dia. 7 kali 6 42. 42 kali dengan 5 tahun. Dapatlah jumlah dia. Kali tengoklah. 42 kali 5 lah. Dia berapa? 225. Cabut 225 tu
Nah, buat zakat fitrah hak sebelum dia sebelum dia murtad tu. Hak dia tak berkelang. Lepas tu hak masa dia murtad ni, dia pipi kuih tu pun jadi murtad terus. Nah, ni bukan nak katakan game kuih lah. Tapi nak abang kata hak game pila ni dia tak di murtad lagi. Nah, hak ni cerita orang lain ni. Nah, hak ni dia nak pi kuih dakwah, tak tahu dia kena dakwah. Murtad terus. Murtad terus. Jadi bila murtad saja, nah, dia murtad lama mana? 2 tahun. Dan ikut 2 tahun dan betapa sat langgur tu mati. Nak mati. Jadi 2 tahun. 2 tahun tu dia tak berkelak juga fitrah untuk dia untuk anak apa dia tak berkelak lah. Ada yang dia tak berkelak. Jadi hak tu kena cabut dah harta dia, tak payah cabut. Nah, sebab harta dia akan jadi fight habis. Jadi fight. Betul. Yang nak kena cabut waktu dia Islam tu saja, yang dia tak berkelak. Kalau dia tak mati pun sama juga. Nah, dia tak mati lagi. Nah, tak mati lagi, kerajaan dia kena ambil juga. Walaupun tak mati lagi. Nah, jadi dia kata apa? Diambil daripada hartanya harta kafir murtad tu, dibuat fitrah yang tersebut. Nah, ambil harta kafir murtad tu, dibuat fitrah yang tersebut. Dan hartanya yang baki lagi itu, harta hak baki lagi tu, hak tinggal lagi tu jadi fight. Tak kalau ia kafir murtad sudah mati. Jadi fight habis. Tak boleh paraik lah. Nah, cerahlah. Ayak mata lah. Pak mati, tinggal tanah banyak tu. Nah, tanah banyak tu. Tapi dah macam mana dah mati murtad. Nah, jadi fight habis. Nah, apa fight pula? Dia kata dan maka makna fight. Ni dia nak ulang cerita bab fight pula lah. Nah, itu cerita dah bab fight ni, tapi ulang lagi. Saya pun bukan ingat semua fight ni. Padahal bukan kita bidang kerja duk buat tu bagi tu. Kalau ramai tanya baru kita buka kitab lah. Ni bukan kita duk buat kerja tu. Kalau duk buat kerja bagi bedak harta fight ni, mudahlah nak ingat. Ni kali kalau duk baca ni, lepas tu dia lupa lah juga. Maka makna fight itu, fight tu dah harta yang diambil ni dirampah ambil daripada kafir dengan ketiadaan perang. Nah, tak perang lagi. Nah, contoh dia tentera kafir menyerah kalah awal, tak ada nak perang lagi, depa menyerah kalah dah. Ambil mula rampah harta depa. Nah, adapun kalaulah harta yang dirampah daripada orang kafir juga, tapi lepas perang baru kita rampah, maka hak tu nama dia ghanimah. Nah, hak tu nama dia ghanimah. Nah, dia tak nama fight. Hak ni dia tak ada perang lagi. Nah, macam tu juga harta kafir murtad, hak mati dalam murtad, hak tu pun orang panggil harta dia akan jadi fight juga. Nah, fight juga. Jadi harta fight ni dia dua jalan tu lah. Kadang ambil daripada orang kafir bukan dengan jalan perang. Nah, depa menyerah kalah awal dah. Tak ada nak perang apa lagi lah. Dia tengok orang Islam kot, dia gerun lagu mana tahu. Tuhan campur dalam hati depa tu rasa gerun. Nah, depa angkat bendera putih lah. Kita tak nak buat apa lagi. Nah, maka kita boleh rampah harta depa tu jadi fight. Nah, fight. Iaitu harta fight tu. Nah, fight tu dibahagi kepada 5. Dia bahagi 5. Nah, hak ni kita baca dah hari tu ni, muka surat dulu ni, lebih kurang ni lah. 4/5 diberi kepada segala tentera perang. Nah, 4/5 bagi dekat tentera perang. Tentera perang ni tentera perang yang sukarela. Dia bukan tentera yang makan gaji. Nah, ni tak boleh, dia kena sukarela. Hak pakai baju ada rela tu, ni tu. Okey tu. Dia tulis rela belakang tu. Dia kena tambah sikit lagi, sukarela. Habis tu dia orang panggil elang lah. Elang daripada elang. Sebab tu tok guru dia duk nasihat ni lah, banyak tok guru tu lah, dia nasihat kata tentera-tentera ni bila jadi perang betul, pakat letak jawatan buah, keluar pergi perang. Gitu.
Bukan letak jawatan balik lari. Lari masuk dalam kelembu, haram tak pergi perang pun. Nah, hari tu berlatih tak ngah. Bukan letak jawatan tu kita tak mau ambil gaji waktu tu. Nak banyak tok guru duk nasihat gitu. Nah, tentera-tentera letak semua jawatan, ambil senapan pergi perang. Nah, pergi perang tu. Kalau mati syahid dunia akhirat. Nah, kalau berlaku perang dengan orang kafir lah. Macam tu. Habis. Jadi 1/5, 4/5 tu bagi kat tentera perang tu. Dan bakinya hak lebih lagi. Baki dia tinggal 1/5. Bakinya apa bakinya? Badal. 1/5 itu dibahagi 5 pula. Pecah 5 pula. Tadi pecah 5 dah. Ambil 4 bagi kat tentera, tinggal 1, pecah 5 pula satu tu. Nah, pecah 5 pula. 1/5 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni maksudnya selepas wafat Rasulullah. Selepas wafat Rasulullah ni nak buat apa? Dibuat segala manfaat muslimin. Buat manfaat muslimin. Nak buat hospital orang Islam. Nak hospital orang Islam, doktor-doktor Islam. Nak dalam tu doktor beranak perempuan. Buat ikut syariat ni lah. Nah, ni doktor beranak orang lelaki jadi doktor beranak. Nah, bagilah orang perempuan jadi doktor beranak. Heran apa sebab orang perempuan dia tak ambil ikut bidang ni. Nah, bidang beranak ni. Dia kena orang lelaki juga aku ambil. Nah. Kan ke mana tu? Tak boleh kalau orang perempuan jadi doktor beranak. Nah, padahal ada orang perempuan. Dia pasal bantak orang lelaki ya. Duk fikir jugalah. Kalau tak ada doktor perempuan memang lelaki saja, hak tu tak apa nak buat macam mana nak. Orang perempuan semua bodoh saja. Dia tak ada jadi doktor. Lelaki yang cerdik tu lain ceritalah. Ni orang perempuan cerdik pun banyak. Nah, banyak pada lelaki juga tu. Tak doktor beranak lelaki juga. Nah. Kalau tak ada orang perempuan tu lain cerita. Habis. Dia macam passion jugalah. Jadi kita buat pilah, buat manfaat orang Islam, nah, kegunaan orang Islam. Nah, dah Rasulullah tak ada. Dan 1/5 diberi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Siapa dia Bani Hashim, Bani Muttalib ni? Syarif dan Sayyid. Nah, Syarif dan Sayyid. Bagi kat Syarif dan Sayyid. Nah, Said Jamalulai ke apa kan ikutlah. Jadi Said lah. Nah, Said. Kita tak payah cari Said ni. Raja kita pun Said. Nah, boleh ambil ni fight. Nah, boleh ambil. Pecah bagi. Cuma Syarif ni dia lebih tinggilah martabat daripada Said. Dan 1/5 diberi kepada segala anak yatim. 1/5 bagi dekat anak yatim. Ni kanak-kanak yang belum balik. Nah, yang mati pak dia. Tu anak yatim. Dia tak balik lagi, lepas tu mati pak dia. Ni umur 40 dah anak yatim pa. Nak tanya anak yatim lah. Oi, 40 dah. Pak aku nama yatim. Nak. Pak dia nama yatim tak payah. Nah, kalau pak nama yatim sampai ketua apa anak yatim nak. Jadi dia kata, maka kanak-kanak ini tidak maka kalau ikut kanak-kanak ni, dia tak sah nak tasarruf, nak terima harta tu tak sah. Dia tak boleh terima harta budak-budak. Lepas tu macam mana ni? Budak-budak ni dah tak boleh terima harta, bagi kat waliul mal dia. Nah, waliul mal dia. Mungkin qadhi lantik mak dia ke, bagi izin mak dia untuk merintah harta anak dia, bagi kat mak dia. Nah, gitu. Dan 1/5 diberi kepada fakir miskin. 1/5 bagi kat fakir miskin. Dan 1/5 diberi kepada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ni orang hak musafir 2 mahalah ataupun lebih. Nah, ataupun lebih. 3 mahalah, 4 mahalah ikutlah. Bagi kat dia tu takat mana? Qadar belanja. Qadar belanja. Oh, bagus ya no, kalau ada ni sistem ni. Pergi berjalan, duit tak ada. Sampai Penang minta hari. Pergi kat Baitul Mal, saya ni musafir ni. Duit tak ada. Nah, ingat nak lajak naik pergi lagi lah KL tu. Tak pergi sampai KL pergi minta. Lah, lajak pergi Johor. Patah balik sampai boleh jalan, sampai patah balik. Saya nak balik Perlis ni. Duit tak ada, minta kat Johor lah. Nak balik nah.
Terus pergi tengok, minta tengok Baitul Mal. Boleh tak? Saya musafir ni. Mereka tengok IC. Kita lah mudah check IC dah. Nak, IC ni orang polis ni. Ni kat Johor ni, betul ni. Habis tu. Masalah kafir murtad memada dan sah, ia beri fitrahnya, dan fitrah segala mereka yang wajib atasnya ia beri dalam masa ia murtad, jika ia kembali kepada Islam. Nah, wallahu alam. Masalah panjang juga syarat ni. Tengok kitab satu lagi. Hak ni tang mana dah? Pengingatan muslimin. Muka 5 kan. Tengah lah. Dan setengah daripadanya barang yang dalam hadis Tirmizi begini bunyi, setengah-setengahnya payah dikeluarkan harta zakat. Faham tu tak? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya daripada alamat sughra, tanda kiamat kecil. Barang ni perkataan yang dalam hadis Tirmizi begini bunyi, macam ni lah bunyi dia hadis dia. Maksudnya dia tak main dah hadis, dia terus terjemah bunyi macam ni lah dia kata hadis tu. Setengah-setengahnya payah dikeluarkan harta zakat. Sebab apa payah keluar harta zakat? Kerana takut ruginya seorang tu. Seorang hak payah bawa keluar harta zakat. Ini di antara alamat kiamat kecil lah. Nah, orang ni wajib zakat tapi tak bawa keluar harta zakat. Dia menega. Banyak menega. Untung founder. Ataupun stokis. Tak kira lah tentang apa-apa, stokis ke ejen ke apa ke. Tapi bila dia menega untung derah ni, lepas tu duit dalam bank pun berkepuk-kepuk, sampai dia punya nisab zakat. Lepas tu wajib berkeluar zakat. Bukan banyak mana, zakat perniagaan sikit je. 2.5. 1/40. Boleh 1/40. 2.5 macam tu lah. 2.5 lah. Ikutlah 1/40. Lebih kurang betul lah. 1/40. Sikit je, bukan macam zakat padi. Zakat padi 1/10. Banyak. Tapi ni zakat apa? Perniagaan ni tak banyak, tapi dia tak bagi pasal apa? Takut rugi. Macam itulah buat bendang banyak. Buat bendang ni 40-50 relung. Bendang dia aja. Tapi bila nak berkeluar zakat tak mau. Sebab apa? Sebab takut rugi. Takut rugi. Berasa sayang dengan harta. Maka hak ni alamat kiamat. Alamat kiamat kecil. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Hak mai mengaji ni bawa keluar lah. Kita tahu hak mai mengaji ni tak ada masalah. Hak tak mai mengaji belungguk-lungguk je. Kadang tak ambil tahu langsung buat zakat. Tak ambil tahu. Dia kira buat dapat duit lah. Lepas tu nak berkeluar, dia berasa sayang lah. Habis. Dan suami taat ia. Taat ni patuh. Patuh ia suami akan isterinya, isteri suami. Patuh kat sini, taat kat sini, taat pada perkara yang menyalahi perintah Allah. Kot tu. Taat kat sini, taat pada perkara yang menyalahi perintah Allah. Bini dia kata tak payahlah ngaji apa mai malam Jumaat mai buat apa duk rumah lah. Saya baru make up muka ni. Tak mai mengaji dah. Lembek lutut lah. Tak mai mengaji dah. Hak ni taat dekat bini. Patut kena mai mengaji lah. Benda fardhu ain. Orang ajak benda fardhu ain, benda hak kita nak kena buat harian ni, tiba-tiba tak mai. Patuh dekat bini. Maka
Nah, hak ni di antara alamat kiamat. Baru ni saja. Dia lah ni memanglah orang perempuan ni dia champion lah ni. Cuma baru ni depa duk viral tu kes tu lah, kes luar negara tu. Apa deep Johnny Depp nah, dia menang dengan perempuan. Tu pun dia pakai lawyer perempuan. Lawan dengan perempuan. Kalau dia pakai lawyer lelaki dia kalah lah. Nah, payah menang lah. Nah. Jadi kita boleh taat kalau benda yang tak menyalahi syarak, hak tu kita boleh taat, tak ada masalah apa. Boleh kita nak ikut kalau dia suruh benda hak tak menyalahi syarak, tak apa. Tapi kalau dia suruh benda yang menyalahi syarak, nah kita gagah buat juga, maka ketika tu nah haramlah hukum dia tu, tetap haram. Cuma hak ni nak abang kata hak ni tanda-tanda kiamat, dan benda ni memang berlaku dah. Ni tanda kiamat kecil. Dan diderhakakan ibunya, nah derhaka dekat ibu. Nah, ni macam dengan hadis sebelum ni juga. Hadis yang kata ibu melahirkan tuan dia tu. Nah, tu pun nah ulama tanggung kata di antara tanggung hak ulama tanggung iaitu anak-anak ni derhaka dekat mak. Nah, dan hak ni pun berlaku. Nah, banyaklah orang duk maki mak dia, maki ikut dan buat macam-macam kat mak dia. Nah, derhaka dekat ibu. Dan buat baik akan sahabat. Nah, buat baik akan sahabat. Maksud dia kasih, dia rapat dengan kawan dia, sahabat handainya, serta menjauhikan bapaknya. Dengan pak, nah tak rapat. Tapi dengan sahabat rapat. Nah, rapat sungguh dengan sahabat, kasih sungguh kat sahabat. Tapi dengan bapak dia tak kasih macam mana dia kasih sahabat dak. Nah, hak ni pun berlaku. Dan beriuh suara-suara dalam masjid. Nah, beriuh suara-suara dalam masjid. Nah, hingat suara-suara. Riuh rendah. Nah, beriuh dia tulis beriuh. Beriuh ni hingatlah. Nah, hingat suara-suara dalam masjid. Cakap sembang nah dalam masjid tu. Apa maksud beriuh suara dalam masjid tu? Dia kata nombor 4 tu dengan berbalah-balahan. Berbalah-balahan tu nombor 4 bawah tu. Berbalah-balahan ni bertengkak-tengkak, duk tengkak dalam masjid. Nah, bidah. Nah, kita tengkak dalam masjid pula. Seorang duk bidah, seorang lagi kata dak. Tengkak. Tengok Habib Ali Al-Jufri. Nah, hebat dia. Ada Wahabi seorang masuk majlis dia. Dia nak mengajar. Wahabi tu bila buka soalan, Wahabi tanya. Wahabi ni memang duk cari waktu lah nak tanya lah. Nah, bila dia tanya, Habib Jufri kata aku boleh jawab soalan ni, tapi dengan syarat hang jangan bunyi suara apa lah. Nah, jangan kata apa. Nah, jangan kata apa, aku akan jawab. Dia jawab. Bila dia jawab, dan tak puas hatilah Wahabi. Bila dengar jawapan kita ni memang tak puas hatilah. Dia memang dia ada dah apa yang dia pegang dalam hati dia tu, memang ada dah. Saja dia nak pitih kita. Kalau kita jawab memang tak kena dengan dia memang akan bunyilah. Nah, bila dia bunyi, Habib Ali stop, tutup majlis, kelak. Nah, lepas tu ada orang main peluk Habib Ali. Dia kata, baguslah Habib buat macam ni. Sebab apa? Sebelum ni memang kawan ni main dah. Tanya Tok Syekh lain. Bila Tok Syekh jawab, dia duduk ni. Lah tengkak. Pumpang. Nah, jadi itu dah. Suara-suara dalam masjid. Nah, ini berbalah-balah dan permainan. Nah, duk main dalam masjid, Nah, main telefon. Macam itulah. Nah, main game, main handset dalam masjid tu, handset lagi. Dan mengikat janji, duk buat perjanjian dalam masjid. Nah, sign kontrak dalam masjid. Ni semua benda-benda hingat dalam masjid lah. Dan tabalan raja-raja. Nah, nak tabal raja-raja pun buat dalam masjid. Nah, ni riuh rendah yang berlaku dalam masjid. Hak ni tanda kiamat kecil. Nah, tanda kiamat kecil.
Nah, dalam fiqh mazhab Syafi'i, nah dia kata kalau kita jual beli, nah berjual beli dalam masjid ni haram hukum dia. Setengah kata makruh. Sebab apa? Sebab ilat dia rih rendah tu. Nah, bila dia jual ni, nah dia akan jadi rih rendah. Tapi setengah kata makruh lah. Nah, dia bukan semua ijma' kata haram tak juga. Nah, jadi lagi dia kata lagi, dan ketua kaum itu adalah ia ketua kaum tu sehina. Ni sehina ni maksudnya orang paling hina. Orang yang paling keji dia punya akhlak dia. Sehina mereka itu, orang yang keji, akhlak dia keji. Nah, buruk sungguh akhlak dia. Tapi dia jadi kepala. Nah, dia jadi ketua bagi puak tu. Dia jadi ketua, tapi dia paling teruk kali perangai. Nah, tindah orang, makan hak orang, ambil hak orang, rampas hak orang dia. Nah, ni paling keji sekali. Nah, benda ni berlaku kan berlaku. Nah, boleh tengok ni ri lah. Sebab tu dalam dewan tu ingat-ingat. Saya tengok dewan tu. Dewan depa. Nah, dewan apa? Dewan parlimen tu. Hak tu semua ketua-ketua masuk tu. Nah, hingat pumpang. Nak cakap tak boleh. Pasal apa? Pasal akhir zaman ni ketua dia hak hina sekali. Tu geng-geng hina banyak masuk tu. Ada juga hak bagus tu. Tapi hak banyak geng-geng hina masuk tu. Nah, tu pumpang. Kalah budak-budak. Nah, kita pun jiwa tengok apa benda buat ni. Nah, nak mesyuarat kan nak buat menatang apa ni? Nak berkelabat tumbuk terus. Nak puas hati. Nah, ni ketuk meja pam-pam lebih kurang budak-budak. Nah, jadi ni sehina-hina ketua pun jadi hina dan memuliakan seorang lelaki kerana takut kejahatan. Nak mulia seorang lelaki, nak angkat dia tu letak atas sebab apa? Sebab takut kejahatannya, kejahatan lelaki tu. Nah, contoh takut kena lelaki tu ugut atas hang, kalau tak pangkah aku, nah, aku akan rampas harta contoh. Nah, aku akan ambil harta hang habis. Pangkah juga. Nah, muliakan lelaki tu sebab apa? Sebab takut kejahatan dia. Nah, hal ni pun berlaku. Nah, dan orang yang akhir ni, orang yang ada di akhir ni, ada di akhir umat ni, ini melaknat ni mengutuk, mencela ia orang yang akhir ni akan orang yang dahulu-dahulu. Nah, orang yang duduk hujung-hujung ni duk cela orang dulu. Nah, orang dulu tak betul, orang dulu tak kena, orang dulu tak reti, orang dulu tak jumpa hadis. Dia saja yang jumpa hadis. Ni, nah, ni orang sekarang ni duk laknat orang dulu. Nah, orang dulu dengan kita pun sama-sama manusia juga. Nah, kalau dia boleh memanglah sama manusia. Nah, tapi cerdik dia tak sama. Nah, macam tu kata kat Imam Syafi'i. Jadi dia buat nombor 5 tu, dia kata yakni bekerja orang belakang dengan mencerca para as-salafus salih. Nah, pada as-salafus salih dan ketua-ketua agama. Nah, ketua-ketua agama contoh dia imam-imam mujtahid tu orang panggil ketua-ketua agama. Imam Syafi'i yang betul dan berkata at-tibi cerca orang khalaf, orang yang kemudianlah pada orang salaf, dan menyebut akan mereka itu dengan huduh, padahal tidak mengikut akan mereka itu pada amalan-amalan yang soleh. Nah, depa duk kerja cerca orang dulu lah. Padahal orang salah dulu tu, Imam Syafi'i baca Quran banyak, dia tak ikut. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, dia tak ikut. Tata dia duk kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis, Imam Syafi'i tak reti, Imam Syafi'i silap. Nah, Imam Syafi'i tak kena Melaka. Nah, ni hak berlaku zaman kita lah macam tu lah. Taman boleh tengok dalam Facebook pun boleh tengok sendirilah. Nah, dia kata kat ulama tu, ulama dulu tu, nah, kata gitu lah. Nah, dia ni siapa? Nah, dia pun manusia, kita manusia memanglah. Nah, memanglah sama manusia, tapi nah, Imam Syafi'i tu cerdik lebih lagi pada kita.
Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, hang 7 tahun juga. Nah, Imam Syafi'i 10 tahun muwatta' tu habis dah masuk dalam kepala dia, hang. Nah, tu yang kata sama tu. Sama tang manusia tu aja. Tang hang bodoh dengan dia cerdik tak sama hak tu. Nah, kena bang gitu lah. Nah, kena jawab gitu dengan orang-orang ni. Dia duk kira sama manusia. Ada orang tu. Kalau dia kata Allah, nah, kita ni cukup-cukup jaga adab lah dengan orang-orang alim. Mereka ni bukan dekat alim, dekat pula dengan Tuhan. Nah, orang yang hidup hati mereka ni dengan Tuhan. Nah, jadi kita nak kata kita takut. Dan setengah daripadanya barang ni perkataan dalam hadis Tirmizi daripada Anas telah berkata ia Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. La yuqala fil ardi Allahu Allahu. Jadi artinya tidak bangkit hari kiamat hingga tidak ada orang yang mengatakan, ni menyebutkan pada bumi itu Allahu Allahu. Tak berlaku hari kiamat. Sehingga tidak ada orang. Bila tak ada orang duk sebut Allah Allah dah, maka ketika tu akan berlaku hari kiamat. Lah ada lagi. Dulu ada agak rehan Allahu Allahu Allahu. Ada lagi tu. Okey lah tu. Tapi lagu tu pun tak bunyi Allah ni. Dia main lagu ni. Apa maksud yang kata tak ada yang kata kat bumi ni Allah ni? Telah berkata Imam Nawawi, makna hadis ini, makna hadis ni, hadis riwayat Imam Tirmizi ni, bahawasanya hari kiamat itu sungguhnya berdiri ni maksudnya berlaku ia hari kiamat ni atas jahat makhluk. Mengidhafat sifat kepada mausuf. Maksudnya makhluk yang jahat berlaku di atas makhluk yang jahat aja. Banyak tak ada iman. Tu maksud jahat makhluk, maksudnya banyak tak ada iman. Iman tu tak ada. Habis banyak orang tak ada iman. Waktu tu akan berlakulah kiamat. Habis tu seperti hadis Abdullah bin Mas'ud pada Muslim ni, pada sahih Muslim, wa ta'tiyar rihu min qibalil yamani fataqbidu arwahal mu'minin wallahu a'lam. Mereka orang duk sebut Allah benda tak bagi. Perkataan dia tak ada faedah pula dah. Orang sebut hu tu lagi dia tak lagi lah. Kalau Allah saja pun dia ingat dah. Kalau buh domeh hu lah lagi lah. Dia gunilah perasaan orang dengan Tuhan ni dia tak sama. Kadang tu perasaan dia tu lebih dengan Tuhan tu. Sampai dia nak sebut pun kalau boleh dia nak cepat. Sebut banyak sungguh. Kalau sebut kat mulut tu dia nak cepat. Perasaan dia tu kuat sangat dengan Tuhan. Sebut kelak hu. Cepat sungguh. Cepat sungguh. Kita ni kurang sikit. Bila kurang kena panjang. La ilaha illallah. Pasal kurang perasaan kita dengan Tuhan ni tak sama orang. Dan apa yang mereka kosakkan dhamir tu memang Allah. Hu tu balik dekat Allah. Itu. Dan Allah lambat dia tu. Hu. Dia. Allah. Dia Allah. Itu. Pasal perasaan dia tu terlampau laju sangat. Habis. Payah cakap Wahabi bukan ada Datuk Wali. Tak boleh sembang lebih buat ni. Wallahualam, ada soalan tak ada mana. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Lepas tu hari Ahad ni insyaAllah subuh kita sambung lagi tak tu.